Taghut yang kedua sebagai contoh. Ada sebahagian manusia-manusia yang Allah berikan kepada mereka anugerah dan keistimewaan yang menyebabkan mereka mempunyai pengikut, mereka mempunyai pendamping, mereka mempunyai follower. Tetapi apa yang terjadi sehingga obses daripada pengikutnya sampai mengkultuskan diri individu tersebut, terlampau menyucikan, terlampau memuliakan, terlampau mengangkat sehingga menganggapnya seperti Tuhan ataupun anak Tuhan. Dan taghut boleh berlaku bila perkara ini tidak ditegur, perkara ini tidak dinafikan, perkara ini berlaku tanpa halangan. Orang buat macam tu pada seseorang tapi dia tak marah. Orang duk sujud, duk sembah dia, dia tak tegur. Orang duk buat macam-macam kultus dekat dia, dia tak larang. Contoh kita kata dalam sejarah, Nabi Allah Uzair, seorang nabi di kalangan Bani Israel yang dianggap oleh sesetengah orang-orang Yahudi, Nabi Uzair ini adalah anak Allah. Mereka keloi Nabi Uzair anak Allah, mereka anggap Nabi Uzair anak Allah. Tapi Nabi Uzair tak menerima anggapan tersebut. Nabi Uzair tak menerima pengangkatan tersebut. Nabi Uzair menolak hal-hal tersebut. Bila orang nak buat macam tu pada kita, kita larang, kita marah, kita tolak, kita tak iktiraf, dia tak jadi taghut. Tapi yang jadi taghut, orang duk buat macam-macam, kita sengih saja. Hehehe. Orang buat macam tu, kita tak marah, kita tak larang. Begitu juga dengan Nabi Allah Isa alaihi salam, juga dianggap oleh Nasrani dan Kristian hari ini sebagai anak Tuhan. 3 in 1. Tapi adakah Nabi Isa redha dengan tanggapan dan anggapan tersebut? Nabi Isa redha ke dengan dia, menjadikan dia sebagai sebahagian daripada akidah 1+3 ini? Tidak. Maksudnya dia terlepas daripada taghut sebab dia tidak menyenangi, tidak menyukai, tidak menggemari hal-hal yang dilakukan atas diri dia. Tapi kalau dia tak larang, dia tak marah, dia tak halang, maka taghut akan berlaku. Malah hari ini bukan orang setakat mengaku jadi nabi. Ada yang mengaku jadi wali, ada yang mengaku jadi Imam Mahdi, ada yang mengaku jadi Tuhan pun ada. Ramai pula tu pengikut tak tahu otak mereka letak di mana terpeleot. Sampai manusia yang sama jenis dengan dia, orang hak macam dia, manusia macam dia, sama-sama dijadikan Allah, dia boleh angkat orang ni jadi Tuhan bagi pihak dia. Sedangkan orang ni sakit kepala pun telan Panadol juga, Tuhan kok mana? Rasa sakit perut pun nak berak juga, Tuhan kok mana? Terlebih ayak pun nak kencing juga, Tuhan kok mana? Sakit pun masuk hospital, IGN, ICU pun nak Tuhan kok mana? Masa tak sakit pun pergi beli takaful, beli insurans, Tuhan kok mana? Benda tu pun tak boleh nak fikir. Tapi akibat ketaksuban yang melampau, mendewa-dewikan, mengkultus, menyucikan, hebat orang ni. Taghut yang ketiga, yang tadi tak paksa orang nak buat macam tu, yang ni dia sengaja memaksakan hal itu atas orang lain. Dia kerah benda tu untuk anggap dia ni hebat, dia ni super, dia ni power, dia ni Tuhan. Sama seperti yang dilakukan oleh Namrus dan juga Fir'aun dalam sejarah. Kalau nak kira suruh orang rela dan redha, tak ada seorang pun nak anggap dia Tuhan. Tapi sebab berlaku paksaan dan kerahan, kamu mesti terima hal tersebut, kamu mesti menganggap hal tersebut adalah benar. Dia paksakan atau berdakwah pada dia, sesungguhnya dia melampaui batas. Faqula lahu qawlan layyinan la'allahu yatazakkar aw yakhsha.
Bila kamu berdua berhadapan dengan Fir'aun, faqula lahu qawlan layyinan. Sebut dia au yakhsha, sekuan-kuan dia takut dengan hukuman dan musibah daripada Tuhan, daripada Allah. Orang jenis macam ni memang kena cakap slow, kena cakap baik, kena cakap elok-elok. Sesiapa pun dia, kalau kita nak ubah seseorang, kita maki dia. Kita marah dia. Kita tohmah dia. Dia bukan makin mendekat, tapi dia menjauh daripada jalan dakwah kita. Tuan-tuan dan tuan-puan, ingatlah bila kita tengok sejarah dakwah Nabi, semua yang menentang Nabi adalah kepala-kepala pemuka Quraisy, golongan-golongan musyrik, golongan-golongan bangsawan, orang-orang yang ada ketokohan dan karisma dalam kehidupan Rasulullah berdakwah. Walaupun mereka ni kafir, tetapi Rasulullah bila berdakwah tidak pernah menggelarkan mereka wahai si kafir, wahai si musyrik, wahai si munafik, wahai si fasik. Tetapi Rasulullah memanggil dengan nama-nama mereka. Walaupun jelas mereka sedang kafir, walaupun jelas mereka sedang musyrik, sedang munafik dan sedang berperlakuan fasik. Bahkan bapa saudara beliau sendiri iaitu Abu Lahab, yang pernah diturunkan ayat tentangnya, surah Al-Masad, tabbat yada abi lahabin wa tabb. Celakalah, binasalah kedua-dua tangan Abu Lahab. Kecelakaan dan laknat turun daripada Allah dalam ayat surah Al-Masad. Tapi bila berdakwah kepada Abu Lahab, terkeluar tak daripada bibir mulut Nabi, wahai orang yang dilaknat Allah, wahai orang yang dikutuk oleh Allah dalam surah ini, surah sekian? Tidak. Dipanggil dengan nama yang sebenar, panggilan yang baik, dakwah yang baik. Syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana tuan-tuan dan puan-puan, kita sudah melaksanakan tanggungjawab dan amanah perintah daripada Allah dengan menunaikan salat Isya secara berjemaah dan seterusnya salat-salat sunat yang didirikan oleh tuan-tuan dan puan-puan sekalian. InsyaAllah kita akan kembali kepada kuliah kita, iaitu tentang konsep dan konteks dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bila kita menyebut manhaj dakwah yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dakwah tersebut sebenarnya lebih banyak menjurus kepada proses pendidikan dan proses tarbiyah, supaya menerusi pendidikan dan tarbiyah dapat menjadikan manusia ini baik, menjadikan manusia saleh, menjadikan manusia yang sempurna dan berdisiplin. Bila kita menyebut baik dan saleh, konteks mana sebenar yang sedang kita bicarakan? Tarbiyah, pendidikan yang dibawa melalui dan menerusi dakwah Rasulullah nak menjadikan manusia baik dan saleh pada akidahnya, nak menjadikan manusia baik dan saleh pada syariat dan peraturan-peraturannya, nak menjadikan manusia baik dan saleh pada adab, pada etika, pada akhlak yang kita istilahkan sebagai tasawufnya. Bila inilah peranan yang dimainkan oleh dakwah Nabi menerusi pendidikan dan tarbiyah tersebut, benda pertama yang saya nak sebutkan kepada tuan-tuan dan puan-puan menerusi slot yang kedua ini ialah kebergantungan secara terus, bukan sahaja Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahkan lebih jauh para utusan-utusan Allah sebelum ini yang namanya para nabi dan para rasul. Bila tuan-tuan membuka surah Asy-Syu'ara,
Di dalam surah Asy-Syu'ara banyak dipaparkan dan dirakamkan oleh Allah kisah pendakwahan dan pentarbiyahan para rasul-rasul terhadap kaum, kabilah dan suku masing-masing. Bahkan Allah merakamkan 5 kali perkataan yang sama yang diucapkan oleh para rasul tersebut, yaitu wama as'alukum alaihi min ajr in ajriya illa ala rabbil alamin. Dan sesungguhnya aku sesekali tidak pernah meminta upah, aku sesekali tidak pernah meminta imbalan, aku sesekali tidak pernah meminta imbuhan atas kerja-kerja dakwah yang telah dilakukan ini, kecuali apa yang diminta, apa yang diharapkan oleh para nabi dan para rasul utusan-utusan Allah ini, in ajriya illa ala rabbil alamin. Redha dan rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala atas tugas dan kerja dakwah yang mereka lakukan. Perkataan seperti ini Allah rakam 5 kali di dalam surah Asy-Syu'ara. Ada di dalam ayat 109, ada di dalam ayat 127, ada di dalam ayat 145, ada di dalam ayat 164, dan ada di dalam ayat 180. Surah yang sama. Pada ayat 109 perkataan seumpama ini diucapkan oleh Nabi Nuh alaihi salam. Pada ayat 127 perkataan seumpama ini diucapkan oleh Nabi Hud alaihi salam. Pada ayat 145 diucapkan oleh Nabi Saleh alaihi salam. Pada ayat 164 diucapkan oleh Nabi Lut alaihi salam. Dan pada ayat 180 diucapkan oleh Nabi Syu'aib alaihi salam. Semuanya sama, tanpa dikurangi satu huruf dan ada perbezaan walaupun satu baris. Wa ma as'alukum alaihi min ajr in ajriya illa ala rabbil alamin. Walaupun dilawan, walaupun ditentang, walaupun ditohmah, walaupun diejek, walaupun diperlakukan apa saja, baik ke atas fizikal, baik ke atas emosi, rasul-rasul demikian mengucapkan perkataan yang sama. Kerja-kerja dakwah yang dibuat ni tanpa meminta upah, imbuhan dan imbalan, kecuali mengharapkan rahmat dan redha daripada Allah. Bahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diperintahkan oleh Allah untuk mengatakan demikian. Cuba tuan-tuan rujuk di dalam surah Sad ayat yang ke-86. Qul ma as'alukum alaihi min ajr wa ma ana minal mutakallifin. Qul, katakanlah wahai Muhammad, Allah yang minta Nabi Muhammad untuk mengucapkan perkataan ini. Kepada siapa? Kepada ketua-ketua dan kepala-kepala musyrik. Aku sesekali tidak pernah meminta upah, imbuhan dan imbalan atas kerja dakwah ini. Wa ma ana minal mutakallifin. Dan aku bukanlah seseorang yang mengada-adakan. Maksudnya apa? Nabi berdakwah kepada agama ini bukanlah semata-mata datang daripada fikiran Nabi. Bukan agama ini datang daripada ideologi Nabi. Bukan agama ini datang daripada fantasi dan khayalan Nabi. Bukan agama ini datang daripada khurafat dan dongingan-dongingan yang sengaja dicipta dan dikreat oleh Nabi. Tetapi yang didatangkan oleh Nabi untuk mendidik dan mentarbiah manusia adalah datang daripada Tuhan pencipta sekalian manusia.
bahkan lebih jauh datang daripada pencipta kepada sekalian alam yang ada, Allah Subhanahu wa taala. Apa yang Nabi sampaikan ini adalah firman Allah, kalam Allah, perkataan Allah Subhanahu wa taala. Dan maksud mengada-ngada di sini, Nabi tidak pernah berniat atau untuk melakukan perubahan pada kalam-kalam ini, baik dari sudut penambahan atau baik dari sudut pengurangan. Semuanya sempurna, semuanya komplit sebagaimana yang diterima oleh Nabi. Nabi tak menambah-nambah dengan benda yang lain, dan Nabi tak menghilangkan dengan mengurang-ngurangkan ayat tertentu. Bahkan lebih jauh, Nabi tidak pernah menyembunyikan walaupun satu huruf, walaupun satu baris. Semata-mata dengan andaian mungkin ada di luar sana yang menganggap ada sebahagian ayat Nabi sembunyikan untuk dirinya, tak sebab kat orang. Ada sebahagian ayat Nabi sembangkan untuk ahli keluarganya, jangan bagi tahu kat orang. Ataupun Nabi berikan beberapa ayat kepada sahabat-sahabat terdekat dan sahabat-sahabat khusus, jangan cerita kat orang lain. Andaian-andaian ini semua tidak berasas dan tidak benar sama sekali.